Wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Selamat pagi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada pagi ini. Siapa yang tengok live saya pada pagi ini. Dan dekat TikTok juga terima kasih saya kata orang. Dan terima kasih juga kepada yang menonton saya selepas pada waktu pagi ini. 9 hari bulan Jun. Saya tulis itu 8 sebab tarikh saya 8. Saya waktu sekarang ni pukul 10 malam. Saya tak fikir nak buat live tadi, tapi saya fikir-fikir sebab malam ada 2 malam lepas kan saya buat live tu kan. Dia tiba-tiba saya punya komputer ni jam. So saya nasib baik saya ada buat backup dekat TikTok. Jadi saya boleh gunakan TikTok punya konten lah untuk saya buat live tu. Good morning, good morning. Terima kasih Kak Faridah, Kak Fatimah, Kak Jamilah. Jamilah daripada Melbourne. Terima kasih Kak Jamilah. Biar betul live ni, Aisyah tanya. Ya betul. Alah, ini first time saya live ever. First time saya live pukul 5 pagi sebelum subuh. Malaysia punya subuh lah. Kan, yang sebab saya waktu saya pukul 10 malam. Barunya malam ni. Dan baru subuh tadi. Baru maghrib. Maghrib pukul 9.11 minit malam. Subuh pukul 2 nanti. So, musim panas ni musim panjang lah dia punya siang ni panjang kan. Jadi subuh nanti pukul 2 sampai pukul 4, maghrib pukul 9.11 tadi baru je maghrib. Baru je lebih kurang dalam sejam. Sekarang ni isyak lah. Sekarang ni masuk waktu isyak pukul 10 lebih ke 11 lebih kurang macam tu. Masuk waktu isyak. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih. Berjaya juga join live sorry. Izzuan Zaini ni mesti jenis yang malam tidur awal ni kan, Izzuan Sahur. Sahur. Tapi tipu juga ada. Saya pernah buat live pagi saya rasa, tapi saya buat live TikTok. Kan, saya buat live TikTok. Waalaikumsalam. Kat mana tu? Zainab. Kat London. So saya pernah buat live TikTok pagi, tapi saya buat live Facebook, YouTube ni tak adalah pagi kot. Okey, malam ni insyaAllah pagi ni kita berborak sikit tentang, saya tak boleh nak kuat-kuat sebab kawasan ni kawasan senyap kan, tapi saya cubalah. Kita akan bercerita tentang 10 bilion pelaburan AI akan dimajukan tidak lama lagi. Tuan Ibrahim cerita soal hapuskan dosa. Perbicaraan Guan Eng, saksi tidak pernah sebut 10%. Bersih bagi F untuk Putrajaya, iaitu gagal. Yusuf Rata rupanya pro Israel. Okey, insyaAllah kita akan berbicara sedikit tentang tajuk-tajuk yang saya sebutkan tadi. Baik, kita mulakan dengan bersih bagi markah F pada Putrajaya. Gabungan pilihan raya bersih dan adil iaitu bersih memberi markah gagal ataupun F kepada Putrajaya berhubung pelaksanaan reformasi pilihan raya. Pengurusinya Faizal Abdul Aziz berkata sehingga kini bersih tidak nampak apa-apa pembaharuan yang dilakukan Kerajaan Madani pembinaan Perdana Menteri berhubung perkara itu. Maaf cakap, bagi kami sekarang tidak nampak apa-apa reformasi pilihan raya. Bagi kita hari ini, kerajaan gagal melakukan reformasi pilihan raya. Jadi, itulah jawapan saya. F katanya. Turut bertindak sebagai ahli panel, ahli Parlimen Indra Mahkota, Saifuddin Abdullah, bekas ahli Parlimen DAP Ong Kian Ming dan juga pakar ahli Parlimen Maha Balakrishnan. Reformasi pilihan raya merupakan antara 10 tuntutan yang dikemukakan bersih kepada Kepimpinan Anwar. Tuntutan itu telah pun diserahkan kepada Perdana Menteri dalam satu pertemuan di Putrajaya. Bersih bersedia menghadapi demonstrasi bersih 6 secara besar-besaran sebelum habis penggal pentadbiran Kerajaan Madani jika agenda reformasi yang dikemukakan Badan Pemantau itu tidak dilaksanakan. Dalam pada itu, Saifuddin yang juga ahli Majlis Pemilihan Tertinggi Bersatu turut memberi markah F kepada kerajaan. Saya bila Perdana Menteri respon kepada timbalan pengurusi SPR, Azim Sharuf, dia jawab tak perlu runding Azmi berhubung pelantikan pengurusi SPR baru. Saya terfikir Azmi kata runding dengannya. Tapi perlu ada proses lebih telus. Kalau Faizal bagi F, saya pun bagi jugalah, katanya. Sementara itu, Ong dan Balakrishnan memberikan markah E kepada pentadbiran bagi reformasi pilihan raya. Baik. Ini mereka mengenai reformasi pilihan raya. Bersih, of course bersih. Bukan bersih, of course lah. Indra Mahkota akan bagi F kan, kepada kerajaan sebab itulah dia kan. Bersih bagi F, sementara Balakrishnan dan Ong Kian Ming bagi E kepada kerajaan ini dalam isu reformasi
pilihan raya menurut mereka. Saya tidak pasti daripada aspek reformasi pilihan raya itu apa yang tuntutan yang diberikan oleh Bersih kepada kerajaan tentang apa yang perlu dilakukan dan sebagainya. Saya tak pasti mengenai perkara tersebut. Dan saya tidak ada detail. Mungkin nanti insya-Allah saya ada temu ramah dengan saudara Faizal, mungkin saya boleh dapatkan secara detail sebenarnya apa reformasi tersebut, apa yang mereka maksudkan sebagai reformasi. Tetapi mungkin tarikh tersebut saya tunda kerana sepatutnya saya buat benda itu pada bulan Julai ni kot. Jun atau Jun ni rasanya, Jun ni saya buat 20 Jun, tetapi kerana ada pilihan raya kecil yang berlaku di Sungai Bakap, mungkin semua interview dan juga semua program saya terpaksa saya tundakan ke masa yang lain sebabkan Sungai Bakap. Tak apalah kan, insyaAllah dia takkan lari ke mana. InsyaAllah Saudara Faizal pun daripada Bersih pun sudah bersetuju. Saya tidak ada masalah Bersih nak bagi F ke, nak bagi G ke, nak bagi A ke, itu adalah hak mereka untuk demokrasi di dalam negara kita, hak mereka untuk menyatakan pendapat dan pandangan mereka. Namun, dalam masa yang sama, kita juga sebagai orang yang ada mempunyai hak dan pandangan kita, mempunyai hak dan juga pandangan untuk bertanya kepada mereka dan menyoal tentang markah yang mereka berikan. Itu tidak menjadi satu masalah besar sebenarnya. Dan itu terpulang bagaimana kita, kerajaan ini nak mengendalikan isu terutama mengenai pilihan raya. Dan kalau sekiranya Bersih nak mengadakan demonstrasi sekalipun, dipersilakan dengan segala hormatnya. Namun untuk kita nak menyertainya, taklah kot kan. Bagi saya, nak kata F dalam tempoh masa yang ada sekarang ni, suatu yang tidak adil bagi kerajaan ini kan. Terutama bila kita dalam usaha sekarang kerajaan ini nak mengendalikan dan membetulkan banyak perkara, tiba-tiba nak entertain satu benda yang dia nak tengok. Tapi dalam masa sama, itu pendapat saya. You could disagree with me, up to you. Dalam masa sama, kita tengok juga daripada segi aspek ekonomi kita. Okey? Tuan-tuan, Malaysia satu-satunya negara ASEAN catat aliran masuk asing bersih lebih 1 bilion ringgit pada bulan Mei. Malaysia merekodkan aliran masuk ekuiti asing bersih melebihi 1 bilion ringgit pada Mei 2024, menjadikannya satu-satunya negara ASEAN pada bulan ini yang bulan itu yang mencapai kejayaan. Demikian menurut Vietnam Investment Bank. Rantau ASEAN mencatatkan aliran keluar ekuiti asing bersih sebanyak 635 juta berbanding 8.8 bilion pada April 2024, menjadikan jumlah aliran keluar tahun ini sehingga sebanyak 12.6 bilion, kata Bank Pelaburan itu dalam satu nota penyelidikan. Bulan lepas, Indonesia mencatatkan aliran keluar asing bersih berjumlah 881 juta, diikuti Vietnam 600 juta, Thailand 455 juta dan Filipin 174 juta. Sedangkan Malaysia mencatatkan 1 bilion ringgit aliran, ini bukan aliran keluar, aliran masuk bersih. Ini aliran keluar 600 juta, tetapi Malaysia mencatatkan aliran masuk bersih bernilai 1 bilion ringgit. Memandangkan ringgit meningkat 1.3% pada Mei, juga turut mencatatkan apabila pelabur asing kembali membuat pembelian sebanyak 1.5 bilion, manakala institusi tempatan menjadi penjual terbesar sebanyak 978 juta ringgit. 38% daripada pembelian asing bersih pada Mei ada dalam sektor teknologi, diikuti penjagaan kesihatan, hartanah, pembinaan sebanyak 13%. Kalau kita tengok 13% dalam sektor teknologi. Dan berita baik juga tuan-tuan, Tengku Zafrul telah mengumumkan bahawa ByteDance plans to invest 10 billion ringgit investment in artificial intelligence atau AI to make Malaysia regional hub. TikTok owners ByteDance plans to invest in artificial intelligence and turn Malaysia into a regional AI hub with a proposed investment of about 10 billion ringgit. In a post on X, investment trade industry, Tengku Zafrul said that it was conveyed to him during his meeting with TikTok Vice President Helena Lerch in Singapore. The additional investment from ByteDance will certainly help Malaysia in achieving the target of growing the digital economy to 22.6% of Malaysian gross domestic product by 2025. The ministry also noted that TikTok, through ByteDance Berhad, has developed a data center in Sedenak Tech Park in Kulai, Johor. Taking into consideration future requirement, Tengku Zafrul said the company also plans to expand the data center facility
with an additional investment of 1.5 billion ringgit. So sekarang ByteDance ni tuan-tuan adalah satu syarikat milik TikTok. Okay. Dan saya taklah personally berjumpa dengan ByteDance ni, tetapi saya tahu tentang ByteDance ni dan ada discussion sebagainya. Dan ByteDance bersetuju untuk melabur lebih kurang 10 bilion di dalam AI. Kita sebenarnya tak faham kenapa pelaburan AI ni penting dan kenapa ByteDance nak pergi kat negara kita. Now, ada satu benda yang kita kena faham. China ni dia bukan setakat dia menyekat orang luar daripada masuk ke dalam negara dia, dia juga telah disekat untuk pergi keluar. Okay, dia juga telah disekat untuk pergi keluar dan mereka tahu mereka tak boleh pergi keluar, maksudnya telah disekat oleh US dan sebagainya, melainkan mereka invest dalam negara lain. So antara negara favourite yang mereka invest selain daripada Vietnam adalah Malaysia. So sekarang ini ByteDance, kalau kita fikir kenapa ByteDance tiba-tiba nak pergi invest 10 bilion ringgit di Malaysia. Now, one of the reasons is, kalau tuan-tuan pergi ke Cyberjaya, pergi dekat kawasan Mite, ada satu Mite ni, Office Mite, Google je Office Mite. Seberang Office Mite tu sekarang ini tengah ada satu construction tau. That construction is for data center. And that data center considered to be, kalau tak the biggest in the world pun, the biggest in the region sekarang inilah. And, interestingly, Cyberjaya adalah antara, apa orang kata, Cyberview lah, Cyberjaya ni antara tempat yang mana sekarang ini commit dengan green energy, renewable energy dan data center tu antara lain akan menggunakan green energy yang diproses melalui green energy, and that's why itu yang antara menyebabkan diorang entice diorang pergi ke dalam negara kita untuk nak invest sebenarnya. Now, you see, kalau kita faham daripada segi ekonomi, how our government look, macam saya sebut banyak kali dah, kita kena melihat ekonomi dalam aspek lain dah. Kita dah tak boleh melihat ekonomi dalam aspek peladangan, perindustrian, pembuatan peladangan sahaja. Ya, itu pun ada, tapi kita kena mula keluar daripada aspek lain. Macam Tengku Zafrul sebut tadi kan, by 2025 dia kata, by 2025 kerajaan is targeting 22.6% GDP kita adalah daripada digital economy. Kan? 22.6% GDP, Gross Domestic Product kita, adalah daripada digital economy. And that's why juga kenapa baru-baru ini Zahid Hamidi telah mengumumkan pertambahan 200 juta ringgit dilaburkan kepada TVET. Rafizi sebut pada awal tahun lepas bahawa keperluan kita ada tenaga mahir yang sekarang ini we have to go beyond. Kita kena fikir dan kena lihat beyond daripada daripada kebiasaan yang kita fokus biasanya electrical, mechanical, kita tengok engineering, kita tengok construction dan sebagainya. Bukan kata benda tu tak bagus, teruskan juga, kena ada. Tapi dalam masa sama kita dah mula now diverting away kepada satu lagi potential market kita, iaitu teknologi. Kan, kita bercakap tentang AI. Dalam AI itu kita perlukan data center, kita perlukan juga orang-orang yang mahir dalam perkara-perkara sedemikian. And sebab itulah saya melabur di dalam software engineering. Kan? Saya sekarang kat UK, saya sekarang kat London. Itu saya post saya pergi ke Manchester semalam saya pergi Manchester United. Saya pergi tengok stadium. Saya bukan peminat Manchester United tapi kebetulan ada tour, saya pergilah. Jadi saya pergi Manchester City kan, sebelah aja kawan saya bawa. Kawan saya memang tinggal dekat Manchester. Kawan saya ni bukan orang Malaysia. Dia orang UK. Saya kenal dia dah 20 tahun dah. Kami belajar sama dahulu. So dia bawa saya. So adalah komen kata, oh semenjak dah jadi kerajaan ni kau boleh merantau ke luar negara. Nampak sangat kau takkan nak laku kan. Saya tak perlu jadi kerajaan untuk saya nak merantau luar negara tuan-tuan kan. Tapi nak cerita, saya dah ada macam ni sebelum jadi kerajaan lagi. Dan saya kata saya tak cari makan dengan politik. Kan, ni bukan tempat saya cari makan politik ni. Dan saya berada di sini bukan sebab politik. Walaupun esok berkemungkinan saya akan jumpa dengan salah seorang calon pilihan raya. UK akan mengadakan pilihan raya. So esok insyaAllah saya akan berjumpa dengan seorang calon pilihan raya. Tapi itu bukan part of the trip. Trip saya ni trip business. Saya trip business. Tapi kebetulan esok saya kenal salah seorang kandidat tu. Dia ahli bakal bertanding lah. Ahli parlimen. Dia bertanding dengan satu parti. Saya tak nak cerita parti apalah. Tapi esok saya jumpa dia di London. Ambil gambar sekejap sebagainya, and then saya pergi for my meeting lah. Tapi esok insyaAllah. Jadi nak cerita kan, bahawa
yalah, saya tulis kat komen tu, saya tak perlu sakau duit rakyat untuk nak pergi ke luar negara. Bukan macam ada setengah tu kan, setengah orang tu lari daripada hakikat, lari daripada pertuduhan. Macam mana dia lari, tuan-tuan? Apabila dituduh mencuri minyak rakyat. Menantu siapa? Menantu siapa tu? Menantu siapa tu? Ada yang tanya, anak tengku pula, anak Hamzah Zainuddin bakal sangkut ke? InsyaAllah. Okay, kita cerita tentang Lim Guan Eng pula ni. Okay. Kuala Lumpur, ahli parlimen Ahli Perniagaan Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli memberitahu Mahkamah Session hari ini rakaman percakapannya kepada pihak berkuasa 6 tahun lalu tidak menyatakan berhubung bayaran 10% seperti yang diminta oleh bekas ketua 10% yang dikatakan diminta oleh bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng. Zarul Ahmad, juga pengarah konsortium Zenith Construction, berkata ia adalah kerana rakaman percakapan beliau direkodkan Suruhanjaya Pencegah Rasuah pada 9 Mei 2018 itu berhubung kes lain, iaitu siasatan terhadap ahli perniagaan G. Ganaraja. Saksi ke-23 pada waktu itu yang menjawab soalan peguam RSN Raya mewakili Guan Eng menjelaskan siasatan ketika itu tidak merujuk kepada dakwaan rasuah 10% hasil keuntungan projek terowong Laut Pulau Pinang. Katanya, beliau diberitahu untuk memfokuskan kepada kes Ganaraja ketika rakaman percakapannya diambil. Jelasnya, dalam pernyataan itu, beliau turut memberitahu bahawa Guan Eng tidak pernah meminta apa-apa wang berkaitan pelaksanaan projek persekutuan. Beliau berkata Guan Eng telah memberi jaminan tidak akan mengganggu projek berkenaan. Zarul Ahmad yang juga saksi penting pendakwaan berkata, ketika disoal raya pada prosiding mencabar keboleh percayaan beliau kerana didakwa oleh pembelaan memberi keterangan bercanggah di mahkamah, dan ketika disoal siasat oleh SPRM pada kes perpecahan kes rasuah terowong yang dihadapi oleh Lim Guan Eng. Raya membangkitkan persoalan mengenai keterangan Zarul Ahmad kepada SPRM yang tidak menyebut langsung mengenai bayaran 10% seperti yang didakwa diminta oleh Lim Guan Eng. Sementara itu, Zarul berkata beliau bersama Guan Eng pernah ke rumah Ganaraja di Petaling Jaya pada jam 2 pagi dan berbincang selama sejam berkaitan projek persekutuan yang akan dilaksanakan di Pulau Pinang. Pada perbicaraan tahun lalu, Zarul memberitahu Mahkamah Session beliau memberikan 2 juta masing-masing diserahkan kepada Lim Guan Eng dan Datuk Seri Najib Razak dan mendakwa wang diberikan menerusi orang tengah iaitu Ganaraja. Terdahulu pada prosiding itu, Hakim Azura memerintahkan prosiding mencabar kredibiliti Zarul diteruskan setelah berbuah hati terdapat pencagahan material di antara kenyataan yang diberikan kepada SPRM dan keterangan di mahkamah. Okey, dia macam ni cerita dia, tuan-tuan. Pada 2018, Lim Guan Eng didakwa kerana dikatakan meminta rasuah daripada Zarul ni. So, Zarul ni adalah owner kepada Zenith konsortium yang mendapat projek membuat terowong bawah laut di Pulau Pinang bernilai bilion ringgit. Now, dalam kenyataannya, dalam pertuduhannya, dia mengatakan, dalam pertuduhannya, Lim Guan Eng dikatakan meminta 10% daripada Zarul ini, daripada jumlah projek, mungkin ratusan juta lah. Dan dalam cerita dia, saya pernah bawa kisah ni dulu, dia berjumpa dengan seorang lelaki bernama Ganaraja. So, Ganaraja ni bagi tahu dia pernah berjumpa, maksudnya dia ada pernah sebelum itu pertemuan antara Ganaraja, dia dan juga Lim Guan Eng di rumah di Petaling Jaya, cerita pasal projek dan sebagainya. Tetapi Ganaraja jumpa dia, dan Ganaraja kata bahawa Najib dan juga Lim Guan Eng telah meminta 2 juta ringgit. Okay, 2 juta ringgit untuk diserahkan kepada Guan Eng dan juga untuk diserahkan kepada Najib pada waktu itu. Now, SPRM pun tangkap si Guan Eng ni, tangkap Lim Guan Eng. Bila di dalam mahkamah, dia mengatakan dan dia kata dia bagi tahu kepada pegawai SPRM bahawa Lim Guan Eng yang minta 10%. Kemudian bila dalam mahkamah dia kata Lim Guan Eng tak minta 10%, yang minta 10% tu Ganaraja.
Jadi terdapat pencegahan. So bila disoal siasat oleh Peguam Bela Lim Guan Eng, ditanya, sebenarnya ada ke tidak Lim Guan Eng minta 10%? Dia kata tak ada. Habis itu siapa yang minta 2 juta tu? Ganaraja kata bahawa 2 juta tu diminta oleh Najib dan juga Lim Guan Eng. Soalannya, adakah dia bagi duit itu kepada Najib ataupun dia bagi duit itu kepada Lim Guan Eng? Jawapannya tidak. Zarul kata dia tidak bagi kepada Najib, dia tidak bagi pun kepada Lim Guan Eng. Tetapi dia bagi kepada Ganaraja kerana Ganaraja kata bahawa duit itu diorang dua ni minta. Jadi, tidaklah menjadi, belum lagi jadi satu kesalahan kita nak tuduh bahawa Najib ataupun Lim Guan Eng terima duit tersebut. Tak boleh. Sebab sekarang ini nak kena buktikan betul ke Ganaraja tu minta on behalf of Najib dan juga Lim Guan Eng. Ataupun dia minta untuk diri dia sendiri. It could happen, betul tak? Jadi perbicaraan ini sedang berlangsung dan mereka tengah mencabar kredibiliti saksi yang paling utama iaitu Zarul. Dan Zarul sendiri mengatakan dalam kenyataan tadi, tidak. Najib tidak, Lim Guan Eng tidak pernah minta 10% daripada beliau. Okey, kita tengok macam mana kes ini berlarutan nanti berlangsung. Okay, biar kat situ. PN umum calon PRK Sungai Bakap 16 Jun ini. Calon mewakili, tuan-tuan, saya tukar sikit. Calon mewakili Perkara Nasional pada pilihan raya Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap akan diumumkan pada 16 Jun ini, kata Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Beliau berkata mesyuarat peringkat parti PAS telah diadakan semalam dan menerima senarai beberapa nama dicadangkan sebagai calon PRK itu untuk diteliti Kepimpinan PAS sebelum diangkat ke Majlis Syura. Biasanya 2 atau 3 nama akan dicadangkan dan parti akan teliti untuk kelayakan sebelum hantar ke Majlis Syura yang mengesahkan. Kalau semua nama itu layak, parti akan buat keputusan mana calon terbaik. InsyaAllah pengisytiharan akan dibuat pada 16 Jun sebelum penamaan calon pada 22 Jun dan pelancaran jentera kita akan buat dalam masa terdekat. Alright. So, ini tak ada apalah. Ini je saya nak cerita kan bahawa PN pun sudah bersedia, PH pun sudah bersedia. Berkemungkinan pengumuman mengenai calon tu akan lebih kurang dalam tempoh masa yang sama dan kita akan lihat kedudukan mereka nanti. Baik. Habis kat situ. Okey. Kan saya kata semalam tentang kedudukan 6 orang ahli bersatu kan. 2 hari lepas saya kata. Kemudian si Wan Faizal kata, maka telah gugurlah ke-6 ahli bersatu ni dengan confidentnya dia cakap tu kan. So akhirnya hari ini Zahid kedudukan 6 ahli parlimen bersatu ditentukan speaker pertengahan bulan ini Zahid. Kedudukan 6 ahli parlimen bersatu dalam Dewan Rakyat yang digugurkan keahlian akan ditentukan mengikut peraturan parlimen. Timbalan Perdana Menteri Zahid berkata Speaker Dewan Tan Sri Johari akan membuat keputusan mengenai kedudukan mereka semua. Kita menyerahkan budi bicara mengikut peraturan parlimen kepada Speaker dan tunggu sehingga persidangan parlimen akan diadakan pada pertengahan bulan ini. Okey. Macam prosedur dia tak terus gugur tuan-tuan. Dia bukan automatik terus kosong. Ia akan menentukan sama ada jatuh atau tidak, gugur atau tidak, kosong atau tidak. Kalau ikut peraturannya mereka kena hantar notis dulu kepada speaker. So speaker yang akan menentukan. Dan untuk makluman speaker lah kalau speaker tengok live saya ni kan. Jawapan saya ke-6 mereka itu tidak dikira sebagai telah gugur sebagai ahli parlimen. Kenapa? Kerana pindaan perlembagaan di dalam Bersatu UMNO dan juga DAP itu sebenarnya bercanggah dengan kehendak perlembagaan. Itu pendapat saya. Kenapa macam tu Is? Dah itu yang dibuat oleh Bersatu untuk mengelakkan supaya perkara sebegini berlaku. Maka itulah kehendaknya. Di dalam perlembagaan menyatakan sesiapa yang menyatakan sokongan yang berlawanan dengan parti dia, selagi mana dia tidak keluar parti dia, tidak dikira sebagai lompat parti. Kita boleh minta lah dia nak minta kesetiaan ke. Sialah dia mungkin tak menyatakan kesetiaan tapi dia tak menyatakan mereka keluar parti, maka itu tidak dikira sebagai keluar parti. Dan boleh baca lagi balik peruntukan pindaan. 43 43
perkara 10. Perkara 10 mengenai pindaan tersebut kan. Boleh dirujuk kan. Biasanya speaker akan merujuk kepada perkara tersebut. Dia bukan perkara 10, sorry. Okay, tak apa. Nanti yang tu nanti kita boleh tengok kemudian. Okay, tak apa. Alright. Habis kat situ lah So, daripada segi kedudukan 6 ahli parlimen tersebut, setakat ini masih lagi mereka kekal sebagai seorang ahli parlimen sehinggalah tempoh tamat mereka menjadi ditentukan oleh speaker. Dan kalau sekiranya salah seorang daripada mereka tidak puas hati tentang perkara tersebut, contoh dia kata speaker kata jatuh, maka keenam-enam mereka boleh membawa perkara ini ke mahkamah, ataupun speaker kata tidak jatuh, maka parti bersatu boleh membawa perkara ini ke mahkamah untuk dibicarakan. Bukan tak pernah berlaku, bukan saya kata memang antara lompat parti ini tak pernah lah, tetapi ada keputusan di mana keputusan speaker itu pernah dicabar di mahkamah, antaranya kes Kalong Ningkan dan juga kes krisis politik atau krisis perlembagaan di Perak tempoh hari pada tahun 2009. So it can be done, has been done dan pernah berlaku. Okay, cerita saya nak bawa cerita apa dulu? Cerita isu router dulu kot. Okay, nak cerita isu router lah tuan-tuan. Kita tahu kan, baru-baru ni isu router dia buat saman sivil kepada Perdana Menteri kerana mendakwa bahawa dia telah diserang secara sexually assault oleh Perdana Menteri sewaktu beliau menjadi aide kepada Perdana Menteri, pada waktu itu pembantu Perdana Menteri. Now, isu dia pada tahun 2020, bukan 2019 pada tahun 2020, kerajaan ataupun polis pada waktu itu dan pendakwa pada waktu itu mengatakan bahawa tidak ada kes. Serangan itu tidak ada kes kerana tidak ada saksi, tidak ada bukti fizikal, dia hanya my words against your words. Dia hanya tuduhan berdasarkan kata-kata saja. Tapi Yusof Router kata saya telah membuat akuan bersumpah. Yalah, kalau kita cerita akuan bersumpah ni ramai yang buat akuan bersumpah. Buat je lah. Apa isunya? Tapi isunya macam mana kita nak buktikan? So, pendakwa raya kata tak ada bukti. Ini pada tahun 2020 bukannya pada zaman kerajaan Pakatan Harapan ke memerintah atas. Ini zaman Muhyiddin Yassin memerintah. Polis dan juga pendakwa raya mengatakan tidak ada kes. So, Yusof Router tak puas hati. So dia saman secara sivil. So, of course, saman secara sivil ni dari punya test dia lagi rendah. Dia guna balance of probability. Tetapi dalam masa yang sama, kalau polis dan pihak pendakwaan kata tak ada kes, agak sukarlah untuk dia menang. So, kita buat kajian. Saya dah tahu lama, tapi saya saja nak bawa benda ni balik. Siapa Yusof Router ni, tuan-tuan? Yang saya pelik macam mana siapa yang pilih dia kerja dengan Nawab Ibrahim kan? Tapi tak apalah. Yusof Router ni rupanya pada tahun 2017 pernah menulis satu artikel kepada surat khabar Israel, dipanggil 7 Israel Nation News. 7 Israel Nation News. Tuan-tuan Google jumpa. One Malaysia standing with Israel. Ini pada zaman Najib lah. The writer, Palestinian Arabs have never ruled any part of Jerusalem, making their claim to city virtually null. Ni. Okay. Menyokong Yusof Router, silakan. Ni siapa yang tulis artikel ni, tuan-tuan? Muhammad Yusof Router. Pada bila? Disember 25, 2017. With the recent development in Israel-Palestinian conflict, I have penned my thoughts on the matter from a Malaysian perspective for your kind consideration to be published as a piece. Okay, thank you for your kind indulge, Yusof, Penang, Malaysia. One Malaysia standing with Israel. As the crowd of peace-loving brethren from the religion of peace made their way outside the mosque in Penang and Kuala Lumpur after Friday prayers, an ugly and ironic truth dawned upon me.
on the podium constructed specifically for the protest, community leaders and politicians alike arose above the sea of protesters to reveal the true colors. We chant like death to America and down to Israel. They did not for a second hesitate before the utterance of hatred, anti-Semitism, racism and sheer stupidity. And then it occurred to me, Malaysians are either too afraid or have become numb to such ridiculous rhetorics that none have emerged forward to provide the counter narrative in defense of democracy in the midst of tyranny rule and political oppression. Oh, dia kata macam. In this piece, I will discuss why as Malaysian, I am in favor of Israel and why the age of all ploys of the Arabs playing victim has overplayed itself in this century. Nah, saya tak nak baca lain-lain itulah, tuan-tuan boleh baca sendiri. Tapi ayat ni, I am in favor of Israel. Tuan-tuan perasan tak? Tiba-tiba baru-baru ni keluar balik. Setelah Perdana Menteri kita menyatakan satu tekanan dan juga satu kutukan yang amat berat terhadap Zionism dan juga Israel ni. Kenapa tiba-tiba isu ni keluar, tuan-tuan? Tuan-tuan perasan tak? Ke tuan-tuan tak perasan? Dan soalan kita seterusnya, mana si Yusuf Rata ni dapat dana? Saya tak menuduh, tapi mana dia dapat dana? Bukan murah nak bawa civil court ni, tuan-tuan. Nak upah lawyer pun at least kalau tak ratus ribu, puluh ribu tu tak larilah. Tapi normally case macam ni, it will cost you about more than 100,000 ringgit just to upah lawyer. Belum kira kalau dia kalah nanti nak kena bayar dan sebagainya kan. Mungkin lah, tak tahulah kalau lawyer dia bagi free kan. Tetapi kalau kita fikir, siapa yang taja dia? Dia dapat dana daripada mana? Dan bila kita baca artikel ini, tiba-tiba lepas pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, secara vocally kan kita kata, secara vocally menyatakan tentangan terhadap Israel, tiba-tiba cerita ni keluar, tuan-tuan. Tiba-tiba sexual attack, sexual orang kata accusation ni keluar kembali. Saman itu keluar kembali. Memang pernah berlaku sebelum ini, tetapi cerita ni keluar kembali, digembar-gemburkan kembali. Dan sesiapa yang memperjuangkan tentang Yusuf Rata ni, anda fikir-fikirlah anda memperjuangkan siapa sebenarnya. Tuan-tuan, kita fikir secara logik lah. Saya dalam bilik ni seorang-seorang. Tiba-tiba ada seorang perempuan masuk, lepas tu perempuan tu keluar menuduh saya rogol dia. Tak ada saksi, tak ada kamera, tak ada apa berlaku, baju dia koyak. Agak-agak tuan-tuan nak percaya siapa? Lepas tu bila polis check dia, tak ada luka, tak ada. Yelah, pergi biasa kalau rogol ni ataupun sexual assault ni, dia akan bawa ke hospital untuk tengoklah kesan-kesan luka, tak ada. So wajar ke saya didapati bersalah? Sebab tu kalau tuan-tuan, bagi yang bukan Islam boleh tengoklah. Boleh tengok kisah Nabi Yusuf. Kan? Kisah Nabi Yusuf berkenaan dengan Nabi Yusuf, iaitu apa? Nabi Yusuf menyatakan masa dengan dia dituduh, difitnah tentang seks. Dan dikatakan dia telah melakukan onar kepada isteri pembesar. Kan? Tuan-tuan nampak benda tu sebenarnya. Dia cerita mengenai seks punya pertuduhan ni, dia stand through time, tuan-tuan. Sebab itu yang paling mudah nak dimainkan. Dan akhir sekali saya nak bawa golongan yang membawa kisah ini yang sebenarnya sebelum ni tak percaya pun kisah pasal liwat ni, tuan-tuan. Tiba-tiba mereka sekarang ni champion cerita tentang liwat ni. Tak takut tentang qazaf dan sebagainya. Tiba-tiba hari tentang dosa dan pahala. Islam menang, dosa lampau diampunkan, pas. Kemenangan Islam dalam pilihan raya menyebabkan dosa-dosa golongan terdahulu diampunkan. Kemenangan Islam dalam pilihan raya akan menyebabkan dosa-dosa golongan terdahulu diampunkan. Seperti dinyatakan Allah SWT dalam Quran. Memetik sirah kemenangan Rasulullah, Tuan Ibrahim berkata, keampunan ilahi disebabkan berlakunya perubahan kepada pentadbiran yang menghapuskan maksiat yang telah dibenarkan oleh pentadbiran terdahulu. Allah SWT menjelaskan kemenangan Islam, tujuan pertama dan besar ialah kerana Allah SWT nak ampunkan dosa yang dahulu dan dosa yang kemudian. Dengan kemenangan ini kita boleh betulkan dasar yang tak betul, kemungkaran yang dibenarkan di zaman dahulu, contohnya perjudian, katanya dalam Harakah Delhi. Bagaimanapun, laporan Harakah tersebut telah dipadamkan. Menurut laporan itu, Tuan Ibrahim selanjutnya dipetik berkata, premis perjudian wujud kerana kelulusan diberi oleh pemimpin yang berkuasa dengan mendapat kuasa melalui pilihan raya. Malah katanya pemimpin itu mendapat kuasa hasil sokongan rakyat terdahulu yang menunjukkan semua bersekongkol dengan maksiat.